Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi kita di channel Azaman Sulaiman. Channel yang membicarakan soal hitam dan putih kehidupan melalui beberapa segmen. Untuk siaran kali ini, melalui segmen isu semasa, saya akan membicarakan mengenai BN berputih mata dan gigit jari. Usaha PN yang dikatakan membuat pertemuan di London dalam usaha menjatuhkan kepimpinan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dari mengemudikan UMNO nampaknya tidak akan kesampaian. Bagi mereka, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi adalah penghalang mereka untuk menguasai UMNO. Mereka lupa perkara ini berlaku kerana semasa UMNO menyokong mereka membentuk kerajaan, mereka telah membelakangkan Presiden UMNO dan melantik pemimpin UMNO sesuka hati mereka. Diyakini tujuan mereka untuk memporak-perandakan UMNO. Jadi jom sama-sama kita ikuti kupasannya. Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu intro channel dan penerangan ringkas mengenai channel bagi kawan-kawan yang baru singgah di sini. Jom gitu. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan masih berada di sini untuk menemani saya. Apa khabar kawan-kawan semua? Saya berharap dan berdoa agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, sejahtera hendaknya. Saya juga bermohon agar kita juga berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla dan dipermudahkan segala urusan kita, baik untuk dunia maupun akhirat. Amin. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Bagi kawan-kawan yang baru singgah di sini, channel ini akan membicarakan mengenai hitam dan putih kehidupan melalui beberapa segmen seperti isu semasa, sketsa kehidupan, seni budaya, my inside story dan lain-lain. Untuk siaran kali ini melalui segmen isu semasa, masih lagi berkisar di sekitar politik yang berjodoh PN berputih mata dan gigit jari. Mengapa agaknya PN terpaksa berputih mata dan gigit jari? Jom kita ikuti kupasannya. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti citra politik ini. Jom kita ikutinya. Jom kita. Nampaknya usaha menjayakan langkah London oleh kepimpinan BN dan kuncu-kuncunya dalam UMNO yang dikatakan cuba merancang untuk menjatuhkan Presiden UMNO terpaksa berputih mata dan gigit jari. Ini berikutan tindakan seramai 140 ketua UMNO bahagian daripada 191 bahagian di seluruh negara menyatakan solidariti supaya jawatan Presiden dan timbalan Presiden UMNO tidak dipertandingkan pada pemilihan parti yang akan diadakan nanti. Datuk Seri Dr. Muhammad Syafiee Abdullah yang juga Ketua UMNO Wangsa Maju telah bercakap dalam satu sidang media berkata, keputusan ini dicapai sebulat suara di kalangan 140 ketua bahagian UMNO bagi mengelakkan perpecahan dalaman terus berlaku. UMNO perlu bersatu. Tidak perlu pertandingan
presiden dan timbalan presiden. Kerana selepas ini kita ada 6 pilihan raya negeri lagi. Diyakini tindakan 140 ketua UMNO bahagian yang menyuarakan hasrat agar presiden dan timbalan presiden UMNO tidak dipertandingkan pasti akan dijadikan usul dalam Perhimpunan Agung UMNO yang sedang berlangsung. Tindakan ini bukan perkara baru kerana UMNO telah melakukannya suatu waktu dulu. Dalam Perhimpunan Agung UMNO 2017, perwakilan telah sebulat suara meluluskan usul 2 jawatan tertinggi parti tidak dipertandingkan pada pemilihan akan datang. Ketika itu Datuk Seri Najib Tun Razak adalah Presiden UMNO, manakala Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pula merupakan Naib Presiden UMNO yang menjalankan tugas timbalan Presiden UMNO selepas Tan Sri Mahyudin Yassin dipecat dari UMNO. Jika ini berlaku, PN sudah tidak ada ruang untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di samping itu, usul bekerjasama dengan PH juga rasanya akan dibentangkan. Jika ini diusahakan, maka golongan yang menentang Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, sudah pasti tidak ada ruang untuk bersuara mempertikaikan tindakan itu. Ini kerana usul itu dibawa dalam Perhimpunan Agung UMNO. Memang tindakan Presiden UMNO bekerjasama dengan PH akan memberi nafas baru untuk UMNO kembali bangkit berbanding dengan PN yang memang terbukti telah menekan UMNO kerana hasrat awal mereka hendak mematikan UMNO. Ini yang mengherankan. Adakah kepimpinan UMNO yang menyokong PN tidak sedar perkara ini? Dalam taklimat Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi jaminan akan melakukan pembersihan menyeluruh bagi menghapuskan unsur tidak bertanggungjawab dalam parti. Jika ini dibuat, pastinya UMNO akan kembali tenang dan dapat menumpukan perhatian menguatkan parti daripada menghadapi pertikaian yang tidak berkesudahan dalam parti sendiri. Alhamdulillah, begitulah pembicaraan mengenai politik dalam segmen isu semasa kali ini. Pembicaraan politik di channel ini tidaklah sama dengan channel-channel politik lain. Di sini saya akan mengulas isu-isu politik dari persepsi saya berdasarkan pengalaman saya yang pernah menjadi aktivis dan penulis politik suatu waktu dulu. Persoalannya kini, mengapa kepimpinan PN tidak boleh bersabar menunggu sehingga PRU 16? 5 tahun bukan lama. Datuk Seri Anwar Ibrahim bersabar dan terus berjuang lebih 20 tahun. Mungkin juga mereka sudah merasa mendapat kuasa dengan cara tidak wajar. Maka mereka tidak boleh bersabar dan ingin melakukannya sekali lagi. Ada kemungkinan juga mereka bimbang tembelang mereka semasa berkuasa dulu akan pecah dan mereka pula akan menjadi kluster mahkamah. Itulah dunia. Itulah dalam dunia hari ini. Kita jangan mengata orang. Ingat, satu jari kita menunding ke arah orang lain, 3 lagi jari mengarah kepada kita.
Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Begitulah pembicaraan mengenai politik dalam segmen isu semasa kali ini. Pembicaraan politik di channel ini tidaklah sama dengan channel-channel politik lain. Di sini saya akan mengulas isu-isu politik dari persepsi saya berdasarkan pengalaman saya yang pernah menjadi aktivis dan penulis politik suatu waktu dulu. Persoalannya kini, mengapa kepimpinan PN tidak boleh bersabar menunggu sehingga PRU 16? 5 tahun bukan lama. Datuk Seri Anwar Ibrahim bersabar dan terus berjuang lebih 20 tahun. Mungkin juga mereka sudah merasa mendapat kuasa dengan cara tidak wajar. Maka mereka tidak boleh bersabar dan ingin melakukannya sekali lagi. Ada kemungkinan juga mereka bimbang tembelang mereka semasa berkuasa dulu akan pecah dan mereka pula akan menjadi kluster mahkamah. Itulah dunia. Itulah dalam dunia hari ini. Kita jangan mengata orang. Ingat, satu jari kita menunding ke arah orang lain, 3 lagi jari mengarah kepada kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.